Saya bawakan dulu kenyataan Syahidan Kasim. Langkah Dubai, siapa penderhaka? Syahidan. Dakwaan berlakunya gerakan terancang langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan dilihat hanya untuk mewujudkan perpecahan dan ketakutan dalam kalangan rakyat. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, kenyataan timbalan Ketua Pengarah JECOM, Datuk Ismail Yusof mengaitkan beberapa pemimpin Perikatan Nasional termasuk wakil tertentu kerajaan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri didakwa bertujuan mengalihkan isu moral yang membelenggu JECOM sebelum ini. Adakah langkah Dubai itu ada? Ini kerana apa yang saya lihat, dia sudah mewujudkan ketegangan sekarang ini dan ia satu perbuatan yang tidak cerdik. Dia sesuka hati menuduh orang tertentu sebagai penderhaka di samping menyuruh polis untuk ambil tindakan. Isu dia macam ni lah. Dia nak alihkan. Bukan JECOM tu nak alihkan. Dia, Syahidan ni nak alihkan. Sebenarnya dia berharap juga supaya langkah Dubai ini berjaya sebenarnya. Dan dia pun tahu kan? He knows what's going on. Dia tahu apa yang sedang berlaku. Dia tahu perancangan yang bagaimana. Dia tahu langkah. Dia tak tahu langkawan duit. Yang tu dia tak tahu. Yang tu saya boleh kata dia tak tahu. Tetapi dia dengar. Dia ada ura-ura yang dia dengar. Dan kalau sekiranya benda ini berjaya, tuan-tuan, dia antara orang pertama yang claim. Saya rasa lah orang pertama yang akan claim, saya tahu dan saya memang terlibat. Saya rasa dia akan claim sedemikian. Nah, persoalan yang kita timbulkan, adakah Syahidan menafikan bahawa terdapat usaha, terdapat cobaan, terdapat kemahuan untuk nak sabotaj, meruntuhkan, menjatuhkan Perdana Menteri? Kita dengar sendiri wawancara yang saya bawa tempoh hari, wawancara yang menyentuh yang disebut oleh Haji Hadi sendiri, menyentuh soal kerajaan yang ada sekarang ini. Bahawa memang mereka berniat, memang ada niat untuk menjatuhkan kerajaan, untuk nak sabotaj. Dia tak guna perkataan sabotaj, tapi menggunakan perkataan untuk nak memastikan bahawa kerajaan ini tumbang. Memang ada. Tetapi bila langkah itu tumbang, tak berjaya nak ke depan, akhirnya tempang, jadi mereka seolah-olah menjadi keresumbang yang sekarang ini mengeluarkan nada-nada sumbang, mengatakan, kami tak tahu. Itu semua hanyalah mainan-mainan orang-orang yang cuba menakut-nakutkan rakyat. Kan? Menakut-nakutkan rakyat. Tanpa dia sedar, orang ataupun pasukan, tim yang mula-mula membangkitkan isu ini, bukannya Pakatan Harapan. Yang mula-mula membangkitkan isu ini adalah Saitro daripada Perikatan Nasional. Tujuan Saitro tu mula-mula, memang diorang ingat akan berlaku satu lompatan, gencatan, satu kejatuhan pada kerajaan ini. Tetapi mereka lupa bahawa langkah tersebut dia ada backup plan dia. Dia ada backup plan. Backup plannya apa, tuan-tuan? Yang kita tengok hari itu, bangunan kena sita, dan akhirnya ada beberapa nama di dalam UMNO dikaitkan dengan langkah Dubai. Dikatakan antaranya Tim Hishamuddin, Ismail Sabri, timbalan menteri, ada beberapa nama. Ada 10 ke 15 nama dikaitkan dengan langkah Dubai tersebut yang dikatakan akan menyatakan, mereka akan menyatakan tidak menyokong, sekarang ini hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Tuan-tuan, langkah Dubai bukan untuk menyatakan mereka menyokong mana-mana PN menjadi Perdana Menteri ke, bukan. Langkah Dubai adalah untuk menyatakan mereka tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu langkahnya. Tetapi langkah itu sumbang dan akhirnya tumbang sebelum dia berkembang. Dan yang menariknya, tuan-tuan, timbalan menteri rancang saman individu kaitkannya dengan langkah Dubai. Timbalan Menteri Sumber Manusia Abdul Rahman Muhammad, dia berkata dia akan memfailkan saman terhadap seorang individu yang didakwa mengaitkannya dengan langkah Dubai. Abdul Rahman juga telah memfailkan laporan berkenaan. Perkara itu diiringi kira-kira 100 pemimpin cawangan dan bahagian UMNO lipis. Menerusi hantaran Facebook, dia menafikan dia berada di sekitar Dubai, di mana pemimpin PN didakwa bertemu dengan ahli parlimen kerajaan untuk merancang plot menjatuhkan kerajaan. Sedangkan dalam tempoh beberapa minggu ini, saya yang juga ahli parlimen Limpis berada di Malaysia, khususnya di Limpis, bagi memenuhi program dan menyantuni masyarakat di sini, katanya. Saya tidak pernah bersekongkol dengan mana-mana pihak untuk menumbangkan kerajaan ini. Kerajaan ini ada 153 sokongan. Jadi kenapa perlu saya terlibat dengan MOVE dan berlumba-lumba untuk menjatuhkan kerajaan, katanya dalam satu rakaman video.
Dalam satu video yang dimuat naik di YouTube, seorang lelaki dilihat membaca senarai termasuk Abdul Rahman daripada artikel yang disiarkan di sebuah laman web. Lelaki itu turut mendakwa pihak yang terlibat kecewa kerana tidak dilantik sebagai menteri. Abdul Rahman dilantik sebagai timbalan menteri ketika rombakan kabinet pada bulan lalu. Dia berkata, bagi mengelakkan dakwaan itu diulang bagi membersihkan namanya, tindakan undang-undang yang berat akan diambil terhadap individu tersebut. Okey. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, Ismail Sabri juga telah mengeluarkan satu kenyataan. Bekas naib Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob menafikan dirinya terlibat atau mengetahui tentang gerakan untuk menjatuhkan kerajaan atau langkah Dubai yang dikatakan dikaitkan pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan. Ismail yang juga bekas Perdana Menteri mendakwa cubaan mengaitkan dirinya dengan gerakan tersebut merupakan satu fitnah. Saya tak tahu ada atau tidak langkah tersebut kerana saya tidak terlibat dan tidak ke Dubai. Saya berada di Mekah dan Madinah ketika keluarga menunaikan umrah, katanya. Jelasnya dia terus peluang ke tanah air setelah mengerjakan ibadah umrah dan menyoal kesahihan dakwaan tersebut. Dari Mekah saya terus balik ke Kuala Lumpur pada 31 hari bulan lebih kurang jam 1 pagi. Jadi bagaimana saya terlibat dengan perjumpaan di Dubai jika saya tidak berada di Dubai? Ia dakwaan fitnah sama sekali. Kemarin timbalan okey. Alright, tak kenal dosa. Kata Afifi sekaligus menangkis dakwaan. Semalam pegawai khas ahli bera Afifi Aris di Petik Sinar Harian berkata Ismail telah selamat menunaikan ibadah haji dan menaiki penerbangan terus ke tanpa singgah di Dubai. Kata Afifi sekaligus menangkis dakwaan setengah pihak Ismail Sabri terlibat dalam langkah Dubai. Baik. Sebab itu saya kata, saya ada membaca komentar daripada Jacom. Saya kata Jacom tersilap dengan perkara tersebut. Saya kata langkah Dubai itu bukan sebagaimana yang digambarkan, bukan sebagaimana yang digemborkan, bukan sebagaimana yang telah dibentangkan, bukan bagaimana yang sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pihak-pihak tertentu. Saya mengatakan itu tidak, bukan itu yang berlaku. Untuk tahu lebih detail cerita yang saya bawa, tuan-tuan boleh tengok live saya 2-3 hari lepas tentang langkah Dubai ini. Saya kata bukan langkah Dubai, langkau Dubai. Sebab kenapa kebanyakan mereka sama ada tidak mengetahui, mungkin betul dia tidak mengetahui, mungkin dia tak nak tahu, atau mungkin dia pura-pura tak tahu. Kita tak tolak sebarang kemungkinan apa sekalipun. Cuma saya kata dia bukannya satu cerita untuk nak cubaan untuk nak minta hantar SD, bukan. Dia bukan hantar SD mengatakan macam yang berlaku zaman langkah Sheraton dulu, bukan. Itu bukan sebenarnya yang berlaku. Tetapi dia mau kepada langkah untuk nak bawa wang dan dana tersebut bagi meyakinkan ahli-ahli parlimen ini. Tawaran itu belum bermula, tuan-tuan. Bagaimana tawaran nak bermula kalau sekiranya manis itu belum lagi nak sampai di tangan mereka, pelincir itu belum lagi nak disalurkan, tak sampai, pelincir jadi mana? Itu yang berlaku. Jadi sebabkan itulah ramai yang kata dia tak tahu. Sebab itu saya kata bukan ahli parlimen itu yang terlibat, dia orang lain. Dia orang lain. Sebab itu kenapa mereka begitu yakin, begitu yakin bahawa langkah ini akan berjaya. Dana yang dibawa ini yakin langkah ini akan berjaya. Semalam Ahmad Mazlan mengatakan UMNO kalau sekiranya mereka tarik mereka lompat parti, mereka kena bayar 100 juta ringgit denda. Kalau mereka tak lompat macam yang Bersatu buat, adakah dia dikira sebagai lompat parti? Jawapannya tidak. Kalau mereka dipecat, adakah dia dikira sebagai lompat parti? Jawapannya tidak. Jadi itu still tak menyelesaikan persoalan. Permasalahan yang tak menyelesaikan. Jadi itu yang mereka nak aim. 5 orang ahli Bersatu boleh sokong PMX tanpa hilang kerusi. Siapa kata mereka semua termasuk UMNO boleh mengatakan tak menyokong PMX tanpa hilang kerusi? Possible. Itu boleh berlaku. Jadi itu yang mereka cuba nak bawa, mereka cuba nak mainkan. Tetapi tidak berjaya. Kerana apa tidak berjaya? Saya kata duitnya tarak, fulusnya tarak. GPS pun berkata langkah Dubai GPS tak ada masa untuk layan drama politik.
Ketika desas-desus mengatakan pembangkang sedang mengatur langkah menjatuhkan GPS, Kerajaan Pusat, GPS mempertegaskan sokongan kepada Perdana Menteri menurut Fazrudin Abdul Rahman. Rampasan kuasa politik seperti dikatakan langkah Dubai yang bakal menjerumuskan negara ke dalam krisis lebih mendalam, katanya. Jelasnya Sarawak memerlukan kerajaan persekutuan stabil yang akan memacu pemulihan ekonomi negara demi kepentingan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Fadilah menyuarakan sentimen yang sama bahawa keutamaan GPS ialah untuk mempunyai pentadbiran yang stabil. Tuan-tuan, dalam sejarah Malaysia, kita tak pernah ada timbalan Perdana Menteri Sabah Sarawak tau. Inilah kali pertama PMX memecah rekod ini, tuan-tuan. Kalau orang Sarawak tak berterima kasih kepada PMX lagi, aku tak tahu nak cakap apa lah. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Habis kat situ.